Assalamualaikum. Hai semua followers Rauda dan kepada yang sedang menonton live kita hari ini. So hari ini tajuk live adalah tentang mata malas. Jadi anda tahu ke anak anda mempunyai mata malas? Kalau nak tahu, okay, teruskan bersama saya, Optom Nadia, sampai ke akhir lah. So baru anda tahu apa itu mata malas, apa penyebab mata malas, dan apakah kesan dia kalau tak dapat rawatan, dan bagaimana kita nak kesan anak kita ada mata malas ke tak. Okey, jom kita teruskan. Penglihatan yang kabur ni tak dapat dibetulkan dengan cermin mata, tak dapat dibetulkan dengan kata sentuh ataupun pembedahan mata. Selalunya jadi dekat sebelah mata sahaja, selalunya. Okey, jarang sekali lah jadi dua-dua belah mata. Dia selalunya sebelah mata sahaja. Okay, kenapa dia boleh berlakunya mata malas ni? Disebabkan oleh sebelah mata ni kelabu. Jadi kita punya otak dengan secara semula jadinya dia akan mengabaikan mata yang kelabu tu, yang kabur tu. Jadi kita hanya melihat dengan sebelah mata sahaja. Maksudnya kita hanya melihat dengan mata yang penglihatan yang jelas sahajalah. Jadi memang otak abaikan terus. Kita kena tahu ya, analogi kita kena tahu sebenarnya kita melihat ni macam mana kan. Okey. Cara kita melihat ni sebenarnya, okey, cahaya dimasuk ke dalam mata kita melalui bahagian mata hitam tu, okey. Kemudian cahaya tu akan jatuh pada satu titik di bahagian lapisan belakang mata, nama dia makula. So di makula tu, ni kedua-dua belah mata sama di makula tu, okey, akan info-info tu akan diinterpret dan dihantar ke otak. Jadi otak akan mendapat dua data lah, dua image yang terbentuk dari mata kanan dengan mata kiri. Okey, apabila mata sebelah kanan itu kelabu ataupun kabur, okey, dia akan dapat image yang tidak jelas. Bila tidak jelas, okey, dia nak matching dengan image yang daripada mata kiri itu, nak matching kan tak boleh lah. Jadi otak akan mengabaikan image yang datang daripada mata kanan tu. Okay, dia mengabaikan, jadi dia hanya interpret yang jelas sahaja, image yang jelas sahaja. Jadi itu yang boleh menjadi mata malas tu. Jadi bila dia macam tak ada rangsangan lah, mata belah kanan tu tak ada rangsangan sebab dia kabur. Okay, so jangan risau sebab kita boleh betulkan mata malas ni. Amblyopia ataupun mata malas ini berlaku. Okey, mata malas ni berlaku. Okey, amblyopia ni berlaku disebabkan terdapat halangan semasa informasi penglihatan yang dihantar dari mata ke otak semasa tempoh kritikal di peringkat awal usia. Maksudnya daripada peringkat bayi hingga ke 6 tahun. Terdapat halangan semasa nak buat hantaran informasi penglihatan ke otak. Okey, bila berlakunya halangan tersebut, okey, jadi otak ni dia tak dapat nak terjemah informasi penglihatan tu. Jadi otak hanya akan memilih untuk melihat dengan mata penglihatan yang baik sahaja, yang jelas sahaja. Jadi mata yang kabur ataupun penglihatan yang kabur di mata kabur akan diabaikan. Bila diabaikan, jadilah mata malas. Okey, so apakah halangan ya? Apakah halangan semasa buat penghantaran informasi penglihatan tu? Okey, yang ini kita nak akan terangkan dalam penyebab utama berlaku mata malas ni. Okey, kita tengok next soalan. When the eyes are not lined up evenly, it is called strabismus. With this condition, the eyes do not work together. Each eye will send a different image to the brain. To avoid confusion, the brain learns to ignore the image from the weaker eye.
Most of the time, strabismus is caused by problems with how nerves and the brain control the eye muscles. Penyebab utama amblyopia ni berlaku. Ni ada tiga penyebab utama Tiga penyebab utama ni lah. Okey. So penyebab yang pertama adalah apabila kedua belah mata tak dapat beri kerjasama dengan baik. Maksudnya tak dapat beri kerjasama yang baik. Kita cakap sebelah mata melihat dengan baik, sebelah lagi tu dia bergerak ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Ataupun kita boleh kata juling lah, mata juling. Okay, mata juling ni pun dia ada banyak jenis. Okay, tapi nak generalkan dia, okay, mata juling ni tak kisahlah dia ke dalam ke keluar ke, mata tu bergerak ke dalam ke keluar ke atas ke bawah ke. Yang tu adalah penyebab utama jadi amblyopia. Kenapa nak cakap macam tu? Okey. Tadi nak dah terangkan bahawa bila berlakunya sebelah mata tu tak dapat rangsangan yang cukup, okey, akan menyebabkan otak tak dapat terjemahkan informasi penglihatan dengan baiklah. Jadi apabila kita dah tahu bahawa dua belah mata kita ni harus bekerjasama dengan baik. Maksudnya bila tengok pada satu objek, dua-dua mata kena tumpu pada dua objek yang sama. Tak boleh sebelah je tengok itu, sebelah lagi tengok objek lain. Nanti otak dia akan terjemah, ada dua image yang berbeza. Kemudian dalam image berbeza, satu tu jelas, satu tu kabur. Lepas tu otak tak boleh nak satukan image tu sebab ada dua image yang berbeza. Kan? Bila ada dua image yang berbeza, jadi otak akan abaikan yang mata juling punya penglihatan lah, image yang terbentuk daripada mata juling tu. So mata juling tu kalau tak digunakan, tak buat apa-apa rawatan, dibiarkan begitu saja, lama-lama dia akan jadi tidak berfungsi. Bila tidak berfungsi bermakna anda hanya melihat dengan sebelah mata sahaja. Kan? Jadi kita kena tengok jugalah. Okey, kalau macam ada ibu bapa yang dekat luar sana, ada anak-anak yang masih kecil, anda boleh lihat pergerakan mata anak-anak lah. Okey, bila tengok TV, bila membaca, bila tengok jauh. Sebab sometimes juling ni kadang waktu time letih je jadi. Jadi kena tengok. Kalau dah dapat kesan dapat kesan mata anak ada juling sikit, cuba tengok dia punya juling ni tu ke dalam ke keluar ke, dan bila waktu yang selalu sangat jadi. Contohlah dia sengah waktu pagi je dia jadi. Kadang petang saja, kadang tengah hari saja, kadang-kadang lepas bermain. Jadi kena tengok. Kemudian cuba tengok kekerapan dia berlaku setiap hari ke, sebulan sekali ke, seminggu sekali ke. Sebab kita nak sebab itu akan memudahkan bila anda bawa anak anda ke hospital. Okey, dia akan memudahkan optometris lah untuk tengok, anak ni macam mana mata dia. Selalu ke, kerak ke, dah tahap teruk ke, tahap baru nak jadi ke. Jadi dia akan memudahkan optometris dan doktor untuk buat suggestion lah, rawatan yang sesuai. Sebab anda yang berada di rumah dengan anak-anak anda lebih kan. Jadi pastikan benda tu dilihat lah. Sebab bila tak buat rawatan awal, dia akan jadi mata malas. Bila jadi mata malas, even pakai spek pun dia dah tak membantu sangat. Tapi perlu pakai. Dia ada rawatan-rawatan khas dia. Yang tu kita akan sembang sekejap lagi. So penyebab yang pertama adalah mata juling lah, ataupun kedua-dua belah mata tak dapat bekerjasama dengan baik. Bila ada dua image, otak akan pening. Bila pening, so kita sendiri akan rasa pening tu sebenarnya kan. Kita pun jadi tak stabil sebab ada dua image yang terbentuk kan. Macam kita tak fokus lah kan. So akan rasa pening kepala lah, akan rasa loya lah, apa semua kan. Jadi pastikan benda tu dapat dilihat daripada awal, dapat dikesan daripada awal. Sebab tu adalah penyebab utama amblyopia. Sebab otak dia hanya akan fokus kepada image yang jelas je, yang jelas terbentuk sahaja, dan dia akan abaikan image yang
akan abaikan imej yang kabur, supaya tak ada rasa, supaya kita lah tak rasa pening, kita tak rasa meloya. Nampak tak? Walaupun macam tu, tapi tak bagus ya kalau kita tak buat apa-apa rawatan. Takut lama-lama mata yang juling tu dah tak dapat digunakan, tak dapat diselamatkan. Okey, jangan sampai ke tahap itu. Okey, alright. Penyebab utama yang kedua adalah anisometropia, ataupun kita panggil, okey, kedua-dua mata ni ada rabun yang tinggi, tapi ada perbezaan yang sangat tinggi. Contohnya sebelah ni 500, sebelah ni 200. Okay, ada beza 300 dari segi rabun. Okay, bila berlaku keadaan seperti itu, okay, sama juga imej yang terbentuk di dekat otak kita, dia akan ada satu imej yang besar sikit, saiz dia lah. Imej saiz besar sikit, satu imej saiz kecil sikit. So sama juga, tak boleh nak match. Imej tu tak boleh nak match sebab satu tu saiz dia besar, satu ni saiz dia kecil. Jadi sama juga, otak akan lebih memihak, akan lebih fokus kepada mata yang rabun dia lebih rendah berbanding yang tinggi. So mata yang rabun yang lebih tinggi tu akan diabaikan juga. Bila diabaikan, so mata tu jadi malas nak bekerja sebab tak cukup rangsangan, tak nampak dengan jelas kan, dah blur kan, kan. Jadi akan diabaikan, lama-lama pun akan jadi mata malas juga. Okay, so pastikan anda pastikan anda dapat rangsangan yang cukup lah. So bila berlaku halangan sebegitu, satu power ni tinggi sangat, sebelah ni rendah sikit kan, tinggi juga lebih rendah. Bila berlaku perbezaan macam tu, memang otak akan hanya memilih imej yang lebih jelas lah yang terbentuk. Dia akan lebih memihak kepada mata pelihatan yang lebih baik lah. So mata yang kabur ni, yang lebih kabur ni akan diabaikan. Nampak tak? Konsep ni sama je. Okay. Sebab bila berlaku macam tu, dia akan jadi pening nanti. Otak pun pening, kita lah jadi pening. So otak pun dia nak memudahkan kerja dia tak nak pening-pening, jadi dia pilih satu je. Tapi tak bagus lah kan sebenarnya. Okay, tu penyebab utama yang kedua lah, anisometropia, iaitu perbezaan kornea dia bercala. Contoh yang itu tiga keadaan ni adalah kita kata penglihatan yang terhalang secara fizikal lah. Maksudnya ini bukan disebabkan rabun. Kalau kita perasan tadi, penyebab pertama adalah mata juling, yang kedua adalah sebab rabun, yang ketiga ni adalah secara fizikal. Penglihatan tu terhalang secara fizikal disebabkan oleh mata kuyuh ataupun ptosis kita panggil. Yang kedua katarak. Katarak ya, jangan memang ada katarak yang untuk orang-orang tua kan. Tak, yang ni katarak yang daripada kecil. Ya, memang ada. Yang ni adalah dari segi keturunan lah selalunya. Dan yang ketiga adalah disebabkan oleh kecederaan tisu di bahagian kornea. Sebab apa? Tiga-tiga keadaan ni dia akan menghalang cahaya dari masuk ke dalam mata. Apa maksudnya tu? Kan tadi nak dah terang, okay, macam mana kita melihat, okay, bagaimana otak dapat informasi penglihatan tu, okay. Cahaya perlu masuk ke dalam mata supaya mata kita baru dapat rangsangan, ya, dapat rangsangan. So apabila berlaku tiga-tiga keadaan ni, mata kita tak dapat rangsangan. Maksudnya cahaya tu tak dapat masuk ke dalam mata hingga ke belakang mata kita tadi. Dia tak jatuh lah, maksudnya cahaya tu dah terhalang daripada awal-awal lagi. Yang tadi penyebab pertama dengan penyebab kedua tu, cahaya masuk, tapi disebabkan tak dapat, yang first tu tak dapat tumpuan, ada tak boleh match kan. Yang kedua pun sama, tak boleh match. Image tu tak boleh nak digabungkan. Kalau yang penyebab utama yang ketiga ni, cahaya pun tak boleh, cahaya tu dah terhalang terus, tak boleh masuk dalam mata. Okay, bayangkan kalau mata anda kuyuh, sebelah mata kuyuh, okay, kelopak mata kita jatuh kan, macam mana cahaya nak masuk? Tak boleh kan. Kalau berlakunya kornea bercala, okay, kornea bercala dekat bahagian atas ni, sama juga, cahaya tak dapat menembusi, tak boleh nak masuk ke bahagian mata hitam kita tu. Okay, yang ketiga ialah katarak. Katarak cahaya boleh masuk tapi sampai dekat
hanya dekat kantor crystalline lens sahaja. So yang ni memang kita kata penglihatan dia terhalang dari secara fizikal lah. Okay, kalau yang ketiga-tiga ni kita kata dia menghalang cahaya lah masuk. Menghalang cahaya bermaksud menghalang rangsangan mata kita untuk melihat. Selalunya kalau macam kecederaan dekat bahagian Korea ni mungkin disebabkan accident, berlakunya trauma. Okay, kalau katarak ni dia disebabkan keturunan daripada lahir memang dah ada. Okay, selalunya doktor akan buang kan, tapi tengok keadaan lah. Okay, yang ketiga tadi adalah mata puyuh, ptosis, kelopak mata jatuh, memang ada. Itu mungkin daripada sejak lahir lagi memang dah jadi macam tu. Okay, kita pun ada rawatan khas juga untuk kes-kes sebeginilah. Selalunya kita akan refer ke hospital lah. Doktor akan tarik sikit tarik sikit, buat pembedahan lah ya. Bukanlah tarik macam tu, tak. Dia ada cara dia, ada prosedur dia lah. Okay, nak cakap secara general. Okay, so sama je konsep dia. Bila mata kita tak dapat rangsangan, mata yang tak dapat rangsangan tu tak dapat lah. Bila tak dapat rangsangan, maksudnya tak dapat nak bagi informasi dekat bahagian dekat otak lah. Jadi bila otak tak dapat interpret ataupun tak dapat nak terjemah informasi tu, jadi otak abaikan juga. So dia hanya fokus pada mata yang baik sajalah. Jadi mata yang problem tu akan jadi mata malas. Dia malas lah nak bekerja sebab dia tak nampak, dia tak dapat rangsangan. Okay, yang itu adalah penyebab utama yang ketiga. So kita dah cover 3 penyebab lah. Pertama tadi adalah disebabkan oleh mata juling ataupun kedua-dua mata tak dapat bekerjasama dengan baik. Yang kedua adalah disebabkan oleh anisometropia, di mana rabun terlampau tinggi. Perbezaan rabun sangat tinggi di kedua-dua belah mata. Dan yang ketiga adalah disebabkan oleh penglihatan tu terhalang secara fizikal. Okay, so kita tengok apakah rawatan ni untuk mata malas ni. Jom kita tengok soalan yang seterusnya. Malas ni adalah untuk, okay, memang kita nak nak dapat goal kita adalah untuk dapat penglihatan yang normal. Walaupun tapi tak semua orang yang buat rawatan ini akan dapat penglihatan normal kembali. Tapi sekurang-kurangnya bertambah baik. Bertambah baik. Yang tu adalah, tapi kita nak tahu success rate dia ni bergantung kepada umur, bergantung kepada masa rawatan eye patching tu buat ke tak, sebab benda tu kena istiqamah. So bila istiqamah ni biasalah kan, kadang kalau macam budak-budak ni dia akan susah sikit, so kena pujuk sikit, kan. So semua tu sangat memberi penyumbang pada faktor success rate jugalah. Okay, apakah komplikasi kalau tak buat apa-apa rawatan? Okay, anda bayangkan kalau macam orang yang disebabkan juling, okay, bila juling mata memang akan kekal macam tu. Tak, maksudnya mata akan keluar lah. Anda akan jadi monovision lah, maksudnya melihat dengan sebelah mata saja. Dia akan kekal macam tu. Okay, mungkin sebenarnya awal tu kabur sikit je, tapi disebabkan tak dapatkan apa-apa rawatan, terus jadi mata tu dah tak berfungsi sebab otak kita dah abaikan. Sama juga dengan yang ada rabun yang sangat tinggi. Kemungkinan besar adalah rabun anda bertambah, tapi penglihatan anda makin teruk. Sama juga, lama-lama boleh jadi penglihatan terhad ataupun buta. Yang tu long effect, kan. Kita panggil kalau long effect lah, disebabkan tak dapatkan apa-apa rawatan. Jadi boleh jadi penglihatan terhad ataupun buta. Okay, so anda hanya melihat dengan sebelah mata sahaja. Kalau sebelah mata je yang jadi ya, kan. Okay, kalau orang yang rabun tinggi, saya tahu ramai yang dekat luar sana yang rabun tinggi,
sangat-sangatlah risau ya. Bila nak check mata je mesti naik lagi power, kan. Lepas tu nak buat spek tu bukan murah tau. Dan kena jaga elok-elok. Kalau anda penglihatan anda tak berapa bagus, anda nak buat kerja pun susah. Percayalah. Okey, tu komplikasi yang mungkin orang tak perasan lah bila, sebab ada setengah kerjaya memerlukan penglihatan yang baik. Kalau anda tidak melakukan apa-apa rawatan, okey, ia akan mengganggulah kerjaya dan karier anda lah. Okey, tu orang kata komplikasi yang akan mengganggu kehidupan anda. Ya. So, pastikan dapat rawatan. Okey, apakah rawatannya? Apakah rawatan untuk mata malas ni? Okey, tadi kita dah tahu dah penyebab utama kenapa berlakunya mata malas. Jadi kita kena tahulah apa rawatan dia. Okey. Contoh ya, penyebab utama yang pertama adalah mata juling. Jadi kita kena settlekan dulu masalah juling dia, baru kita boleh settlekan masalah mata malas dia. Okey, alternatif rawatan untuk mata juling ni selalunya kita akan tengok dari segi keterukan dia juga, kekerapan dia juga. Okey, kalau perlukan exercise mata, memang kita akan bagilah. Sebab kita nak bagi mata dia yang asyik terkeluar tu dapat rangsangan yang baik, dia akan straight balik. Mata dia straight balik dan fokus dengan baik. Mungkin akan memang masa sikit lah. So mata juling ni dia ada banyak rawatan. Okey, bergantung kepada keterukan dia. Okey, mata juling tu ke dalam ke keluar ke, kan, kekerapan dia berlaku. Okey, yang itu semuanya kita kena check dulu, buat pemeriksaan mata terlebih dahulu. Okey, so bila kita buat pemeriksaan mata secara lengkap, maksudnya kita cek rabun dia apa semua, dan kita cek sekali dengan otot-otot mata, baru kita boleh dapat rawatan yang terbaik lah. Kena settlekan dulu masalah juling tu. Masalah sebab kita nak bagi kedua-dua mata dia bekerjasama dengan baik. Baru kita boleh settlekan masalah masalah mata malas. InsyaAllah bila mata juling, masalah mata juling tu dapat disettlekan, dapat diselesaikan, InsyaAllah untuk buat rawatan mata malas tu dia tak akan susah sangat dah. Ya. Yang kedua adalah tadi penyebab utama yang kedua adalah disebabkan rabun and isometropia. So yang ni, rawatan yang pertama paling wajib adalah memakai cermin mata. Sebab kalau kita buat rawatan mata malas selepas itu tanpa membetulkan rabun dia, memang tak akan membantu. Lah. Jadi masalah yang pertama adalah sebabkan rabun. Jadi kena pakai cermin mata terlebih dahulu. Okey, dan pakai cermin mata ni bukan on off, kena sentiasa pakai. Kena sentiasa pakai. Kalau contoh kalau ada rabun jauh, lepas tu ada juga rabun silau, okey, boleh net boleh cadangkan anda pakai cermin mata yang ada multi-code. Ya, multi-code ni sangat sesuai lah untuk orang yang ada power silau lah. Ya, yang pastinya kena beli yang ada UV protection ya. Sebab mata anda dah sensitif dah sekarang, dah ada problem mata malas. Jadi kena extra sikit lah penjagaan dari segi mata tu. Cermin mata pun kena extra sikit lah. Okay. Dan kedua, mungkin kalau macam anda banyak kerja dengan office, banyak buat kerja dekat dengan gadget apa semua tu, sebab kita nak mengurangkan rasa letih mata dan nak membantu mata kita cepat pulih, okay, boleh pakai cermin mata yang ada UV blue. Ataupun UV blue ni untuk yang gadget tu lah kan. Yang gadget tu dia akan mengurangkan mata kita letih. Ya. Bila dapat mengurangkan rasa kita rasa kurang eye strain lah. Okay, so dia akan mempercepatkan juga, membantu juga mempercepatkan rawatan mata malas. Tapi step yang pertama kena pakai cermin mata dahulu. Okay. Yang ketiga, penyebab yang ketiga adalah penglihatan terhalang secara fizikal. Contoh yang tadi, yang pertama yang nak sebut tadi, saya cataract. So bila cataract ni, yang pertama buang dulu cataract, buat pembedahan dulu.
Tu step yang pertama. Yang kedua, bila berlaku kecederaan dekat kornea, okay, selalunya ophthalmologist akan suggestkan buat, mungkin ada buat pembedahan ataupun dia punya recovery treatment. So kena buat yang tu dulu, baru boleh buat yang rawatan untuk mata malas. Okay. Yang ketiga adalah dari segi ptosis, mata kuyu. So mata kuyu ni kalau selalunya doktor akan buat pembedahan untuk pendekkan sikit dia punya masa otot dia supaya naik ke atas sikit. Ataupun dia ada macam-macam rawatan, tapi tu secara general ni dia akan tarik sikit lah bagi mata tu tak terlalu kuyu So kena buat rawatan yang tu dulu, baru kita akan jam itu mata malas. Settle dah masalah tu, baru kita akan buat yang mata malas. So rawatan mata malas yang paling basic adalah buat eye patching. Eye patching ni maksudnya kita akan tutup mata yang baik, okay, dan memaksa mata malas untuk bekerja. Boleh faham tak? Okay, sebabkan kenapa dia macam tu kan? Sebab selama ni mata yang baik je yang bekerja kan. So sekarang ni kita nak bagi mata yang baik tu rehat. So kita akan tutup mata yang baik tu dan memaksa mata malas untuk bekerja supaya dia dapat rangsangan. Okay, kalau macam kanak-kanak lah kan, selalu golongan yang dapat mata malas ni adalah golongan kanak-kanak lah. Dan eye patching ni success rate dia sangat bagus bila kita dah start daripada awal lah, daripada kanak-kanak. Okay, so kanak-kanak akan dapat success rate yang sangat tinggi lah bila buat eye patching. Okay, tapi eye patching ni akan dia ada masa dia, berapa kena buat, sehari berapa jam kena eye patch. Okay, contoh kalau macam kanak-kanak ni kan macam takut sikit lah nak pakai eye patching tu kan, sebab kawan-kawan tak pakai, dia yang pakai kan. So kita optometrist akan suggestkan sesuatu yang menarik lah, untuk menarik perhatian dia orang untuk pakai eye patching tu, sebab kita nak bantu pulihkan dia punya penglihatan. Okay, supaya dapat melihat dengan lebih jelas lah. So mata malas akan dipaksa untuk bekerja. Okay, bila pakai eye patching ni, ataupun kita panggil juga terapi oklusi, sama saja. Okay, yang ini kita akan paksa dia untuk tengok dengan mata yang mata malas tu. Okay, kita boleh masa pakai eye patching tu mungkinlah dia sejam, selama sejam. So ibu bapa boleh pantau ya anak-anak buat homework ke, ataupun ajak anak-anak melukis, buat kerja-kerja dekat terlebih dahulu, nak bagi dapat rangsangan dulu. Sebab selalunya kalau kanak-kanak ni dia suka mewarna, membaca, menulis. Jadi kita ajak dia orang, ataupun nak lebih menariknya, main sekali, main puzzle ke. Sebab kalau macam puzzle ni kan dia ada colourful kan, dia macam berwarna-warni. Jadi dia akan menarik perhatian anak-anak lah untuk buat, untuk main. So kita boleh ajak anak-anak untuk main benda-benda yang dekat lah. Kita akan minta anak-anak buat lah. Tak kisahlah dalam bentuk permainan ke, ataupun dari segi homework ke kan. So masa eye patching tu insyaAllah dia akan pulih. Tapi ingat, kena pastikan rawatan yang pertama tu settle dahulu, baru kita boleh buat rawatan mata malas ni. Ya. Okay, itu eye patching yang paling orang kata success rate dia sangat tinggi juga untuk kanak-kanak. Tapi kalau yang dah terlambat, macam umur dah sekolah menengah, dah umur 20-an macam tu, dia akan lambat, dia akan success rate dia tak berapa bagus jugalah. Tapi boleh cuba, tapi mungkin kena ada semangat yang sangat tinggi lah. Sebab nak pakai eye patching ni dah jadi pirate ni kan. Memang kena memang tahu sikit lah kan. Jadi kalau macam nak cakap, ibu bapa boleh pantau anak-anak, okay, kesihatan mata anak-anak lah. Sebab lagi awal kita cegah, lagi awal kita rawat, lagi cepat, lagi tinggi success rate dia, lagi cepat pulih. Okay, alright.
tu eye patching lah. Kalau disebabkan oleh mata juling, kena dapatkan rawatan dulu untuk mata juling, baru boleh buat rawatan mata malas. Yang kedua adalah kalau ada rabun, boleh pakai dulu, wajib pakai cermin mata. So ada pilihan untuk anda, sama ada nak pakai yang ada multi-code ataupun UV blue. Okay, so yang ini akan membantukan mata anda kurang eye strain lah. Bila kurang eye strain maksudnya kuranglah pening, kuranglah loya tu. Ya. Yang ketiga adalah kalau anda mengalami kecederaan di bahagian kornea, okay, anda boleh dapatkan rawatan terlebih dahulu daripada ophthalmologist sebelum buat rawatan mata malas. Dah settle tiga-tiga rawatan ni, baru kita boleh buat rawatan malas, iaitu eye patching, ya. So kalau anda ingin mendapatkan pemeriksaan mata secara lengkap, boleh datang ke Raudah, sebab dekat Raudah pun memang ada buat pemeriksaan mata yang lengkap. Jika anda ada rabun, okey, rabun anda boleh datang juga ke Raudah, sebab kita ada special harga, okey, untuk pelanggan-pelanggan Raudah. Untuk yang multi-code pun ada, yang UV blue pun ada, okey. Dan untuk yang ada katarak, takut katarak tu berulang semula, boleh pakai sunglass ataupun pakai cermin mata yang ada transition lah. Okay, dia melambatkan proses tu. Dia tak menghilangkan tapi dia melambatkan. So anda boleh dapatkan hikmat-hikmat nasihat daripada optometrist dekat Raudah. Okay, termasuk saya lah. Okay, boleh datang ke Raudah. Anda boleh buat booking dulu, boleh dengan tekan link dekat kita punya caption nanti. Ya. Okay, dengan itu nak mengundur diri terlebih dulu untuk live hari ini. Okay, semoga mendapat manfaat lah kepada ibu-ibu apa yang kat luar sana yang ada anak mata malas, takut nak buat rawatan, ataupun anda sendiri pun ada mata malas, anda tak tahu, selama ni rupanya hanya melihat dengan sebelah mata saja. Kan, sebab sentiasa nampak jelas kan. So anda kena datang buat dulu pemeriksaan mata, baru anda tahu mata anda di tahap mana. Okay. So insyaAllah kalau anda perlu apa-apa bantuan dari segi penglihatan ataupun cermin mata, anda boleh hubungi Raudah. Okay, kita ada dua link WhatsApp kat atas. Okay, nak call boleh, nak WhatsApp pun boleh. InsyaAllah kita akan bantu anda dengan secara baiklah, dengan lebih terperinci lah, dengan detail. Okay, dengan itu terima kasih kepada semua yang menonton live hari ni. So hari ni Nadia seorang saja buat live. Okay, semoga dapat membantu anda dekat luar sana. Jangan lupa share dan like live hari ni. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Bye. When Jolene was 5 years old, she had an eye test at the hospital. She could see all the letters with her left eye, but only some of the letters with her right eye. Mr. Crumple said Jolene has amblyopia, or a lazy right eye. Your right eye is poorly. It likes to be lazy and sleep most of the time, and we are going to wake it up. You need to wear an eye patch, like a pirate. Jolene said angrily, "No, I don't want to be a pirate. Princesses are not pirates. Only boys are pirates." Mr. Crumple had a bright idea. You can be a pirate princess called Princess Flicker-Glitter. Ahoy! I'm Piratess Flicker-Glitter, and I'm going to hunt for treasure, she said with a big grin. Jolene became the hero of her own treatment. She needed to train her right eye to get stronger. It took practice every day, and regular hospital visits to get better, just like drawing, juggling, or playing guitar. Her friends and family helped too. After many trips to the hospital, by the time Jolene was 6 years old, she had her usual eye check and had to see Mr. Crumple. And she could see all the letters with both eyes. Piratess Flicker-Glitter, you don't have to wear your eye patch anymore. You have 2 good eyes. She woke up her lazy eye, so it's not lazy anymore. Jolene is a superstar.